Cikgu, Hmm. saya kena bagi dekat GC. Saya dah bagi isi, dah buat ke? Dah. Dah? Laju buatnya. Saya belum. Okay. So, dah record. Okay. So, kalau awak tengok dekat yang saya bagi ni, yang saya ada bagi tu adalah okay. Dia adalah lepas yang tu yang ni pula dah. Ni sekejap ya, saya pergi kat P1. Exercise capacitor ni. Okay, exercise ni ada 8. So saya nak awak buat. So kena try buat. Sebab apa? Yang ini kalau awak boleh buat ni, awak akan senang resistor. Sebab resistor pun lebih kurang macam ni. Cuma dia terbalik lah. Kalau resistor parallel 1/. Kalau series dia tambah. Okay, so saya jadikan ini sebagai you punya homework lah. So nanti tolong buat. Nanti saya Jumaat hari saya bagi seminggu lah buat. Kalau boleh buat cepat lah. So nanti saya nak tengok. Okay. So saya tak nak go through yang senang. Macam kalau awak ingat balik kapasitor. Kapasitor kita akan buat yang jauh daripada terminal. Okay, contohnya ini. Kita settlekan yang ini. Okay, nak tahu dia series atau parallel. Kita tengok. Ni pampang dah. Okay. So yang ini adalah parallel sebab ada junction. So kalau series dia tak ada ni. So yang ini adalah series. Nampak kan? Nampak cikgu? Cikgu. Dia tak lagging kan? Okey kan? Okey, so saya bagi contoh soalan nombor 1 ni senang, tak ada masalah. Saya buat nombor 2 nombor 2 dengan nombor 8. Saya tunjuk contoh nak buat ni. Okey, so katakanlah soalan dia bagi you V12. Yang ini C1, dia bagi C2, C3. Dia suruh cari C efektif. Okey, C efektif tak ada masalah untuk you cari sebab you dah biasa. Okey, cuma kalau dia suruh cari potential difference dekat C1, maknanya dia suruh cari V1. Macam mana you nak cari? Dia suruh cari charge dekat Q2. So maksudnya dia suruh cari Q2. Macam mana you nak cari? So agak susah sebenarnya nak cari sebab you kena tahu dia tak sama. Kalau parallel V sama, kalau series Q sama. So you kena tahu satu-satu. Okey, cara senang awak pecahkan dia kepada kepada 3. 3 saya ajar hari tu saya buat pecah 2 untuk kalau dia adalah saya padam dulu ni. So saya pecah 3. Satu saya akan lukis balik. Satu adalah saya akan cari kapasitor secara menurun. Saya akan cari sampai C efektif. Nanti yang kolom ketiga ni kita akan naik balik. Okey, saya tunjuk contoh dia. Okey, nombor 2 ni saya lukis balik dulu. So saya ada voltage, saya ada C1, saya ada C2, saya ada C3. Okey, lepas tu saya sambung. Okey, saya terus tulis ini 12 volt. C1 saya 3 microfarad. C2 saya 2 microfarad. C3 saya 4 microfarad. Okey, so saya ada ni. Alright, so apa pertama sekali saya buat, saya akan bulatkan mana yang saya kena settlekan dululah. Saya akan settlekan ni dulu. Sebab ini yang bersambung. So dia bersambung ni, nampak tak ni? Tengok kaki. Kaki C2 nak bertemu kaki C3 ni ada junction.
So kaki C2 nak bertemu kaki C3 ni ada junction. So yang ini kita panggil dia parallel. Okay, so parallel dia terbalik untuk resistor. So kalau ini tambah je lah. So saya labelkan dia C23 sama dengan C2 tambah C3. So maksudnya 2 tambah 4. Letak unit mikro ni wajib Kalau tak unit tak apa, kena mikro tu kena letak. So 6 microfarad settle. So ini adalah first gambar rajah saya. So hasil gabungan dua ni saya kena lukis yang baru. So saya lukis yang baru C1. So gabungkan, tinggal gabungkan ni jadi satu. So C23. So yang ini adalah barulah C baru saya. Okay, so saya gabungkan ni. Ini bentuk apa? Kaki ni bertemu ni adalah series. So series dia 1 over. So 1 over C. So ini C apa jadi? 1, 2, 3. Sebenarnya ini adalah C efektif lah nanti. So C1 tambah C2, 3. So 1 over C1 tadi 3 tambah 1 over 6. Tapi kena letak microfarad dekat bawah. Bukan atas sebab microfarad tu yang bawah, nombor bawah tu. Sama dengan you dapat berapa ni? 1/3 tambah 1/6 dapat berapa? 3 tambah 1/6, 1/3 tambah 1/6. So you dapat 1/2 microfarad. So C123 saya adalah 2 microfarad. Ni microfarad ni tak boleh ke atas. Kena letak sebelah ni. Microfarad. Okay. Okay, so saya dah settlekan yang ni. Okay, saya dah settlekan yang itu. So last sekali saya kena make sure saya lukis sampai tinggal C efektif sahaja. So saya buat satu lagi gambar rajah. Dia memang macam slow sikit lah nak buat benda ni. So tapi yang ini adalah best way lah untuk awak check balik nanti. So C efektif. So C efektif awak sama dengan 2 microfarad. Dapatkan sampai akhirnya awak dapat ini. Okey, maksudnya awak dah jawab soalan nombor A tadi sebab nombor A dia suruh cari C efektif. Okey. Tabel seterusnya ni kita akan buat dari bawah naik atas. Okey, apa maksud buat dari bawah naik atas? Okey, saya akan cari 3 sekawan ni. Macam buat ada 3 kawan je, itu C, Q, V. Saya kena cari 3 ni. Setiap ni saya kena cari 3 ni. Kalau ada satulah. So kalau yang ni ada C efektif, so saya kena cari C efektif, Q efektif, V efektif. Okay, kalau yang ini ada berapa C? Ada 2. So saya akan split kepada 2. Saya akan cari C1 dengan C23. So saya kena cari kawan dia, iaitu Q1, V1. Saya akan cari Q23, V23. Okay. Kalau yang ini saya ada 3 C, so saya akan pecah 3. Saya akan cari C1, Q1, V1. Saya akan cari C2, Q2, V2. Saya akan cari C3, Q3, V3. Okey, tetapi awak tak akan buat semua. Kenapa awak tak akan buat semua? Sebab awak dah cari C1 dengan Q1 dan V1 bawah ni. So atas ni tak perlu buat. C23 ada, tapi C23 tak sama dengan C3 tak boleh lah. So yang ni awak kena carilah. Boleh tak? Faham tak maksud dia tu? Boleh tak? Faham gitu. So maksudnya kita akan pecah pada 3 tabel. Boleh. Satu kita lukis. Tak apa, lukis pelan-pelan. Lepas tu kita buat C efektif. Okey, lepas tu naikkan dia ke atas. Okey, so kita tak selesai lagi sebab kita kena start dari bawah. So saya akan buat yang bawah punya dululah sebab dia tak boleh turun naik atas sebab you kena start daripada bawah dulu. Okey, so C efektif saya dah ada 2 microfarad ni. Saya ambil ni. Q efektif tak ada tapi V efektif adalah V power supply ni 12 volt. So itu sebenarnya V efektif 12 volt sebab 12 volt dia bagi, dia tak boleh pergi beyond 12 volt. 12 volt tu je yang boleh bagi. So 12 volt tu adalah V efektif lah.
So macam mana nak cari Q efektif? Okay, formula C sama dengan Q over V. So Q sama dengan CV. So mestilah efektif punya lah. Iaitu 12 darab ni, so dapat 24 mikrokulom. Settlekan 3 ni. Okay, dah dapat 3 sekawan ni baru naik atas. That's why saya kata dia naik ke atas. Okay, cari C1. C1 ada dah tadi 3 mikrokulom. C23 awak dapat naik atas tadi 6 mikrokulom. Ataupun awak tengok ni, ni 3, ni 6, ni. Dapatlah. Jangan buat satu per tu adalah dia punya formula. Okay, kita kena cari Q ni dengan V. Okay, apa yang kita akan buat, kita tengok dekat tajuk ni. Ini adalah series. Series maksudnya Q dia same. Okay, apa maksud Q dia same? Q dekat 1 dengan Q dekat 2, 3 adalah sama nilai. Dan dia akan sama dengan keturunan dia. Siapa keturunan dia ni? Q efektif. So kita ambil je nilai ni. So 24 mikrokulom, 24 mikrokulom. So dia sama. Sebab Q same. So apa jadi pada V? V tadi ingat tak formula C? C sama dengan apa? Q over V. So V akan sama dengan Q over C. 1 lah. So maksudnya 24 bahagi 3 dapat 8 volt. Mikro cancel. 24 mikrokulom, 3 mikrofarad, mikrokulom. So dapat 8 volt. Okay, yang ini pula Q over C lah. 23. So yang ini 24 mikrokulom, 6 mikrofarad. Mikro buang, so yang ni dapat 4 volt. Okey, dan awak boleh cek betul tak apa awak buat. Okey, tengok ni. Ini 8 tambah 4. Kenapa tambah? Series voltage dia tambah akan dapat V efektif. 12, betul lah. 8 tambah 4 dapat 12. So awak boleh cek jawapan you. Katalah you dapat 4. 4 tambah 4, 8 cikgu, tapi saya dapat 12. Mesti salah kalkulit dekat sini. Okay, boleh tak? So saya rasa ini cara yang terbaik lah, tapi memang ada orang kata cikgu lambat lah, cikgu banyak sangat nak kena. Ya memang banyak lah, tapi ini cara kalau soalan tu tanya macam-macam. Tapi kalau soalan tu just tanya si efektif, awak tak perlulah buat yang ni, awak just buat 2 ni je. Cikgu lukisan ni nak kena buat ke? Kalau boleh buat lah, sebab senang awak nak check nanti. Kalau awak yakin, awak boleh dapat jawapan betul, tak nak buat boleh. Tapi kalau awak salah, awak jangan salahkan saya. So kalau best way awak lukis, tolonglah lukis. Ada juga yang tak nak lukis. Nanti dia lah yang salah nanti waktu buat kuis. Lukis, senang awak nak check. Macam ni awak, oh okey betul lah. Okey, boleh? Boleh ke tak boleh ni? Cikgu. Ya. Yang V tu, maksudnya setiap kali nak kira V tu memang kena guna formula tu ke ataupun guna formula V ikut paralel atau series? Ikut parallel atau series lah. Okey, kita tengok atas ni. Atas ni parallel kan? Okey. So kalau parallel, dia tak adalah boleh macam tu pula dah, lain lah. Okey, bila soal nak buat atas ni, dia parallel. Okey, parallel V yang sama. So V yang sama, dia akan ambil V yang bawah ni lah. Okey, dia keturunan siapa? 2, 3. Mana 2, 3? Awak jangan ambil ni. Ini bukan keturunan dia. Dia keturunan 2, 3 ni. So awak ambil 4. So dia 4 volt. 4 volt. Kena ambil yang ini. Sebab dia adalah parallel kepada 2, 3. C2 dah ada. C2 berapa tadi? 2 mikrofarad. C3 4 mikrofarad. So nak dapat Q, kena guna formula tadi lah. Q sama dengan CV lah. CV. 2. So maksudnya 2 darab 4, 8 mikrokulom. So yang ini pun CV. So yang ini 4 darab 4, 16 mikrokulom. So saya cek. 16 tambah 8, yes, dapat 24. Okey, boleh tak? Dia memang macam nampak banyaknya kerja, tapi bagusnya you ada dapat jawapan semua. So soalan dia tak minta semua ni. Dia minta apa tadi? Dia minta CV1 dengan Q2. Okay, so bawah ni saya akan tulis lah jawapan saya lah. Saya akan tulis jawapan saya. So jawapan saya
Memang mula-mula lambat. Tapi lama-lama bila awak laju, awak cepatlah buat. Okay, so saya ada jawapan mana ni? Okay. So nombor 2A, C efektif saya adalah 2 microfarad. Nombor B, dia suruh cari V1 kan? V1 Q2. Okay. V1 nombor C Q2. Okay. So saya carilah V1 daripada tabel saya tadi. V1 saya, ni V1. Ni 8. So saya tulis 8 volt. Q2 saya tengok mana Q2. Ni Q2, 8 microcoulomb. So 8 microcoulomb. So settle. Dalam exam, kalau you tiba-tiba je munculkan jawapan tidak terima. Contohnya you letak ni je. Salah. Dia anggap awak meniru. Walaupun jawapan betul. Sebab you tak tunjuk jalan kerja, macam mana you dapat tu? You kena tunjuklah jalan kerja. So you at least kena tunjuk yang ni, yang saya bulat ni lah you kena tunjuk. Cikgu. Ya. Ya. Siapa yang tanya tadi? Diam dulu. Ya, siapa yang tanya tadi? Aisyah, Aisyah nak bercakap tak dengar lah Aisyah. Aisyah cakap apa? Aisyah nak cakap ke tak nak cakap? Tak dengar. Aisyah, Aisyah tak dengar. Ting. Ke saya seorang yang tak dengar Aisyah cakap? Korang lain dengar apa Aisyah cakap? Tak, cikgu. Tak dengar kan? Tapi dia macam Tak. ada aja tak ni? Okey. Ada apa-apa soalan tak yang ni? Memang dia macam agak banyaknya kena buat. Tapi sebenarnya it's a good because you can answer all the question. You boleh cari V3, you boleh cari V2, you boleh cari Q1, you boleh cari Q23. Saya tak rasa soalan dia mungkin dia akan tanya si efektif je lah. Tapi it's a good lah practice supaya you tahu. Kalau apa-apa soalan pun kalau you boleh buat ni senang. Sebab resistant mungkin dia akan tanya I, R dia boleh tanya. Sama je nanti kalau you tahu ni nanti masa chapter 8, chapter 3 kita akan tukar ni pada resistor. So kita kena cari current, kita kena cari resistor, kita kena cari voltage, benda yang sama. So kalau awak faham ni, awak akan faham yang satu lagi tu. Ada lagi cara yang senang? Cikgu. Ya. Cikgu. Saya nak tanya, kalau macam nak kira ke atas tu, kita first thing memang kena tengok benda yang sama lah. Maksudnya macam V sama ke, Q sama ke. Ya, kita kena tengok ni perkataan parallel ke series. Yang awak tengah buat tu parallel ke series. Kena ingatlah parallel V sama, series Q sama. Tu kena hafal. Itu rasanya SPM ni. Masa SPM ada kan? Okey. Boleh? Okey cikgu. Okey, saya buat satu lagi contoh. Okey, nombor 8.
Okay. Bila saya baca soalan, saya tengok alamak dia minta macam-macam. Dia tanya C efektif, lepas tu dia tanya V dekat 1. Saya maksudnya saya letak crocodile click, saya letak voltage ni. Saya nak cari V1. Saya tak boleh cakap V1 sama dengan V. Itu memang malas lah. Mana boleh. Mana boleh cakap V ni sama dengan V ni. Awak kena cari satu-satu. So the best way bila nampak soalan banyak sangat dia minta buat table. Tapi memang banyaklah kena lukis. Sebab ada orang dia malas, dia tak nak lukis ni. Ada je. Okay. So pertama sekali awak lukis balik. Kenapa? Susah ke lukis-lukis ni? Lukis conteng je. Tak payah lukis betul-betul lah. Jangan lukis guna pembaris lah apa. Tak payah lukis conteng je. Lukis macam ni supaya dia punya sketch. Tak ada markah pun sketch ni. So C1, C2, C4, C3, V. Terus letak nilai lah sebab kita hanya refer kepada gambar ni je nanti. Ini 3, ini 6, ini 4, ini 2. Okay, so saya refer kepada ni. Saya tak payah baca soalan, saya tengok je terus. Okay, so saya akan cari C efektif. So, pertama saya settlekan yang mana dulu ni. Ini kaki ni bertemu ni tak ada junction, so dia adalah series. Kenapa cikgu buat tajuk? Supaya senang nanti bila saya nak refer, saya tahu apa yang sama, Q yang akan sama nanti. So series 1 over lah dia terbalik C12 sama dengan 1 over C1 plus 1 over C2. So 1 over 3 plus 1 over 6 microfarad. So you akan dapat sama je tadi. 1 over 3 plus 1 over 6, 1 over 2 lah. So microfarad. So C12U adalah 2 microfarad. Okay, settle. Okay, dari situ saya lukis gambar barulah, gabungkan ni jadi satu. Jadi satu bateri ni. So ini akan jadi C12 sebab dia dah bergabung. So ni C3, C4, ini V. Ni tak payahlah tulis nilai sebab apa? You dah tulis kat atas, nilai tu hanyalah untuk reference je. Okay, so yang ini bulat kan? Okay, kaki ni bertemu dengan ni ada T junction, ada T, macam T. So bila dia ada simpang 3, dia terus parallel. So bila parallel, dia tambah je. So dia hasil gabungan 1, 2, 3. So tambahlah. C1 tambah C3. C12 tambah C3. Tak payah buat CA, CB, tak payah. Tulis-tulis je nombor yang dia ada kat situ tu. So C12, 2 tambah 2 microfarad. So dapat 4 microfarad. Settle. Okay. So gabungkan lagi jadi 1. So ini kita panggil dia C1, 2, 3. Gabung dengan C4 bateri. So hasil gabungan ni, okay, saya guna color lain. Hasil gabungan ni akan adalah series sebab tak ada junction. Yang corner ni bukan junction, tu corner. Junction tu dia ada split kepada 3 jalan. So ini adalah series. So ini 1 over C1, 2, 3, 4 sama dengan C1, 2, 3 plus C4. So 1 over C1, 2, 3, 4 plus 1 over 4 tadi berapa? 4 tadi adalah 4. So 4. Ini mu F. Mu F tu kat bawah. Bila di micro dia kat bawah. So dia dapat 2/4 microfarad. So terbalikkan C1, 2, 3, 4 adalah 2 microfarad. Okay. So settle. So bawah sekali saya akan lukis satu je kapasitor. So ini kita panggil dia C efektif. So C efektif saya sama dengan 2 microfarad. Dah habis. Okay, ini turun ke bawah. So kita naik atas pula. So bila naik atas, kita akan refer kepada sebelah. So ada berapa gambar, tengok gambar. Ada berapa C? Satu je. C, Q, V. Mesti cari semua ni. Efektif, efektif, efektif. So 2. V efektif sama dengan atas. 12. So yang ini Q sama dengan apa? CV. So 12 darab ni 24 microcoulomb.
Okay, so ini ada berapa? 2, pecah 2. So C1, 2, 3, Q1, 2, 3, V1, 2, 3. C4, Q4, V4. Okay, 1, 2, 3 tadi 4. Microfarad ini pun 4. Okay, dia adalah series. Apa yang sama? Q. So Q dia ambil yang mana? Q orang ni lah bawah ni. Dia keturunan dia ni. So 24 mikrokulom, 24 mikrokulom. So V sama dengan apa? C sama dengan Q over V. So V akan sama dengan Q over C. 24 bahagi 4, mikro potong. Ni nak tunjuk ke? Okey, tunjuklah, buang. Okey, so dapat 6 volt. So yang ini pun Q over C, so 24 sama bagi 4, sama dengan 6 volt. Okey, check. Betul ke salah? 6 tambah 6, yes, 12. Betul. So proceed lah, naik atas. Ada berapa? Ada 3, pecah 3. C12, C3, C4. Okey, C4 you dah ada, so you tak payah buat. So saya kena buat C12 dengan C3 je lah. So C12, Q12, V12. C3, Q3, V3. Apa yang sama? Parallel, V yang sama. So V12 dengan V3 akan sama. Dia ambil mana? Dia tak boleh ambil, bukan keturunan dia. Dia kena ambil 1, 2, 3. So 1, 2, 3 ni. So dia akan ambil 1, 2, 3 lah, yang ini lah. So dia akan ambil yang ini punya. 6 volt. So 6 volt, 6 volt. C12 dah ada 2 microfarad, ini pun 2 microfarad. So Q sama dengan apa? CV. So CV 6 darab ni 12 mikrokulom. So CV 6 darab ni pun 12 mikrokulom. Okay, kita boleh check. 12 tambah 12 dapat 24. Betul. Okay, boleh tak? Kelaju lah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C1, C2, C3, C4. C4 dah jumpa. C3 dah jumpa. So tinggal C1 dengan C2 je lah. C1 3 microfarad. C2 6 microfarad. So Q1 V1. Q2 V2. Series Q sama. So 2 pula. Berapa? 1, 2. Mana 1, 2? Ni 1, 2, 12. 12 mikrokulom. 12 mikrokulom. So V sama dengan Q sama dengan CV. So C sama dengan Q over V. So V sama dengan Q over C. So 12 bahagi ni dapat 4 volt. So Q over C. 12 bahagi ni dapat 2 volt. So 2 tambah 4, yes, dapat 6. Okey, boleh ke? Tak faham. Tak faham apa benda lah, benda yang berlaku kat dunia ni. Boleh tak? Boleh, cikgu. Cikgu, kalau macam soalan tu minta potential difference across C1, just simply maksud dekat C1 lah Ya. Kalau dia nak minta dekat C1, dia minta potential
dekat 1, so kita kena cari C1. Kalau awak tak nak guna cara ni, boleh je awak cari dapat C efektif kan. So awak nak cari V1. Okey, macam mana awak nak cari V1? So awak kena tahu Q1 dulu. Macam mana nak cari Q1? Saya tak tahulah cara macam mana, tapi ada je kawan-kawan awak boleh dapat dia guna cara cara dia faham lah. Kalau saya guna cara ni, tapi saya benda kalau buat guna cara ni, awak dapat menjawab semua soalan. Tapi lambat lah sebenarnya. Tapi jawapan akhir kat sini kena tulis lah. Tak boleh dah tinggal macam ni. So nombor A, C efektif awak dapat 2 microfarad. Nombor B, dia minta V1. Okay, berapa V1 dapat tadi? V1 dapat tadi 4 volt. Tulis 4 volt. So ini jawapan you. Tapi dengan syarat atas ni dah ada lah. Tak boleh je tulis ni tapi tak jalan kerja. Salah. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Okay, kalau siapa-siapa ada cara lain, saya tak ada masalah awak nak guna cara lain, tapi make sure awak faham lah apa awak guna tu. Kalau awak salah nanti habislah kesik markah tu lah. Sebab dia akan efek nanti dekat resistor. Resistor awak kena tahu cara buat resistor tu. Okay, so saya dah habis yang ini. So nanti buat semualah. Semua buat. Lepas tu hantar dekat Telegram. Telegram pula. Hantar dekat ni. Dekat sini. Exercise ni. Hantar. Ke ada orang hantar dah? Oh, dah ada dah. 2 orang hantar dah. Bagus. Siapa yang bagus tu? Anis Nabila dengan Khairul Amin. Bila masa dia buat ni? Bagus dah siap. Dia lukis. Bagus lukis. Dia nak buat macam ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi sebenarnya memang kena lukis. Bila you lukis akhir tu baru you faham. Dia tak buat cara macam saya tapi dia gunalah Q series apa yang sama. Boleh je juga, tak ada masalah. Tapi awak kena tahulah apa yang awak buat. Ni dia pecah 3. Rasanya ada kelas satu lagi yang buat dah. Okay. So nanti tolong siap, tolong hantar kat situ. Okay, saya nak masuk kepada tutor sebab kita kena siapkan ni dalam minggu ni. Sebab kita minggu depan Chinese New Year kan? Balik ke Chinese New Year ni? Cikgu. Ya. Kan Chinese New Year cuti 3 hari kan? Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Tak tahu lagi. Tak tahu balik ke tak balik. Saya nak cakap apa, tak dengar Tan. Okay, so saya masuk kepada ni. So saya dah define use capacitor. Kita banyak dah guna dah C equals to Q over V. Derive, determine C effective, series and parallel. So yang ni tadi dah combination pun kita dah buat. Derive and store energy ini just guna formula je lah. Okay, lepas tu you kena tahu pasal time constant. Tau equals to RC. Apa itu time constant? Time constant tu adalah time relaxation. Apa maksud time relaxation? Maksudnya waktu dia untuk dia stabil. Okay. So kalau kita tengok, yang ni awak kena buat eksperimen tapi you tak boleh buat eksperimen kan. Okay, kalau you ingat balik dalam video tu, you ada 2
you ada dua graf you kena plot, iaitu I lawan T dengan I prime lawan T. Satu you buat untuk satu kapasitor, satu lagi you buat untuk dua kapasitor. Okay, tapi yang you buat tu eksperimen tu hanyalah proses discharging. Okay, tapi you kena tahu dua-dua, iaitu you kena tahu sketch dengan explain QT dengan I lawan T untuk charging dengan discharging. So nanti dalam you punya buku short note kena ada ni lah, lukisan ni lah, apa? Betul lah, lukisan ni. Nota kena buat jangan lupa nota masih wujud lagi. Charging, discharging. Okay, charging dengan discharging. Okay, so kalau charging, kita kena tahu dua graf, iaitu Q unit dia coulomb sebab coulomb yang jumpa, time second. Okay, sama jugalah ini pun Q coulomb time second. So kita ada dua graf, empat graf sebenarnya, you kena tahu satu lagi graf I lah. Okay, charging ni saya bayangkan you charge handphone. Bila you charge handphone, you punya ni naik macam bukit. Naik macam bukit. Kenapa dia macam bukit cikgu? Sebab dia akan capai Q0. What is Q0? Maximum charge. Contohnya you ada handphone, you charge handphone. Okay, dah cukup 100%. Lepas tu you biar lagi. Esoknya baru you nak ambil. Adakah tiba-tiba 100% tu jadi 200%? Tak, dia masih lagi 100%. Dia tak akan pergi beyond. So maksudnya Q0 is the maximum charge that can be stored in that capacitor. Okay, lepas tu kita ada time constant. So time constant ni adalah 0.63 Q0. Okay, how do we get this number? This number due to the experiment. So let's say your Q0 adalah 20. Ada satu lagi Q0 adalah 60. Satu lagi Q0 100. So based on the experiment, they found that when they reach 63% of the Q0 original, dia dah capai relaxation, time relax, time dia untuk constant. Maksudnya time dia untuk naik tapi dalam keadaan relax. Kalau awak tengok graf ni, dia naik rapid yang ni. Rapid je naik. Tapi bila sampai sini, dia naik dalam keadaan relax. Sama juga dengan discharging, dia turun lah macam ni. Dia tak kata zero Kenapa dia tak kata zero? Sebab you are talking about second. Second sangat lama. Contohnya you charge handphone. Takkan tiba-tiba you punya daripada 100% drop terus pergi kosong. Tak, dia akan lama lah, lambat. Dia akan zero tapi very slow lah. Macam you main handphone kan. You dah charge 100%. Adakah tiba-tiba dia baru main 30 minit dah habis? Cikgu tak ada bateri dah cikgu. Tak boleh. Sebab apa? Dia lama. Dia ambil masa yang lama untuk dia shut zero. So samalah sini Q0 dia ambil masa yang lama untuk zero tapi dia ada time constant lah, iaitu 0.37 daripada Q asal. So maksudnya bila dia capai 0.37 atau 37% daripada Q asal, so dia ambil masa untuk drop tu very slow. Kalau awak tengok gradient dia pun, yang ini laju. Yang ini kan slow. Kalau ingat chapter 2 kan, gradient dia very slow. Okay, dua-dua ini berlaku, kita letak dia dekat capacitor. Maksudnya saya ada bateri, saya ada resistor, saya ada capacitor. So charge ni saya letak, saya baca dia adalah dekat between plate capacitor. Okay, untuk proses current, I ampere, T second, dia bukan letak dekat ni, dia letak dekat resistor. Okay. So what happen? Current akan sentiasa berkurang. So ini I0, ini tau, ini 0.37 I0. Kenapa dia berkurang? Sebab ini positif, ini negatif. Elektron simpan dekat sini, negatif. Ini positif. Elektron yang dekat sini akan jalan. So mula-mula dia banyak, lama-lama dia kena makan. Resistor ni saya bayangkan dia macam suka makan. So lama-lama dia tinggal sikit lah current yang lalu. So that's why dia makin berkurang. Okay, untuk discharging, graf dia terbalik. Okay, tapi kalau awak tak nak buat terbalik pun boleh. Sebab apa? Terbalik ini just showing that dia opposite direction. Dia akhirnya akan zero balik lah. Dan dia pun sama, tau dia adalah 0.37 I0. Kenapa dia ada terbalik? Okay. So, ini bateri, ini resistor, ini capacitor. Okay. Current keluar macam ni.
So you punya current flow adalah clockwise. Bila you cabut bateri, maksudnya saya bayangkan ini handphone ataupun power bank. Saya charge handphone. Lepas tu saya guna handphone tu. Okay, bila saya guna handphone tu, saya cabutlah bateri tak ada, betul tak? So ini positif sebab masa dia charge sini positif, sini negatif. So ini negatif kat sini, so elektron berkumpul kat sini. So current sentiasa keluar daripada positif terminal. So dia akan jadi anti-clockwise. So terbaliklah. Ini clockwise. Ini anti-clockwise. Terbalik je macam ni. Okay. Boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Okay, so sketch ni dah settle. Okay, graph ni, use ni ada, jangan risau, ini ada kat depan. Cuma kena tahu bila nampak satu je dia adalah charging. Ingat, satu charging. Tak ada satu discharging. Okay, yang ini tak adalah, ni eksperimen. Okay, dan last sekali adalah dielectric. Apa itu dielectric? Kita ada kapasitor. Kapasitor ni selalunya tengah-tengah je ni air, tak letak apa-apa. Bila you insert dielectric, you letak dielectric, dia akan increase kapasitor. So itu function you letak dielectric. Contoh dielectric mica, bukan water, mica, oil, paper, benda yang boleh separate lah dia punya ni. Okay, so bila nampak dielectric, simbol dia adalah ER. Ramai yang confuse antara ER, E0. Ni ramai yang suka confuse antara ni. ER ni kita panggil dia dielectric constant. Okay. E ni dengan E ni dua-dua nama dia permittivity. Ini pun permittivity. Cuma yang E0 ni permittivity free space. Yang ini permittivity of dielectric material. So nama dua-dua ni permittivity. Jangan confuse. Ini free space. Free space. Ini ada 8 point adalah nilai dia. Saya pun tak hafal. Kalau ini permittivity of dielectric material, dia akan bagi. ER ni pun selalunya dia akan bagi. Depend, dia nak bagi ni atau ni. Salah satu dia akan bagi. Kalau dia bagi E, awak kena guna formula nak cari ER, iaitu ER sama dengan E over E0. Kalau dia bagi ni, awak kena cari ER. Sebab apa formula ER yang banyak kita guna? Sebab C ni boleh ada dua formula. Bila ada air, satu adalah dielectric. Kalau air, kita guna C0, E0, A over D. Kalau dielectric, kita akan guna C equals to E A over D. E ini adalah permittivity. Selalunya dia tak bagi, dia suka bagi ER. So, kita akan guna formula E0 ER A over D. Ramai yang tak faham ni. Sebab dia tak faham ni, dia tak faham E tu apa. Okay, contohnya soalan dia bagi ER. ER tadi apa? Dielectric constant. So untuk dapatkan C, awak kena darabkan dengan E0 baru awak boleh dapat E. Kalau dia bagi permittivity, terus dia darab. So bila baca soalan tu kena be careful. Dia bagi E ke ER? Ramai yang confuse E dengan ER. E dengan ER tak sama. ER dielectric constant. E permittivity. Dia akan cakap permittivity of dielectric material. Formula yang dia bagi dekat depan, formula ni sahaja. Ini dengan inilah dan ini. So, kalau soalan suruh cari kapasitor baru yang ada dielectric, so mula-mula sekali cari C0 dulu. Lepas tu darab dengan ER. Tapi kalau dia bagi E terus dia guna C equals to EA over D. Boleh je terus guna formula ni.
Tak apalah, tengoklah mana formula yang senang. Saya rasa better guna yang ni lah. So cari C naught asal dulu, darat dengan ER. Sebab pernah keluar pasir macam tu ramai tak boleh jawab. Contohnya ni, dia suruh cari ER. So ER, formula dia C equals to ER C naught. Cari C naught dulu. Lepas tu cari C lama, C baru pula, baru boleh dapat ER. So kena be careful antara E dengan ER tak sama. Kena faham, ER dielectric constant, E permittivity. Bila baca soalan, tengok dia bagi apa. Baru guna formula yang mana. Okey, boleh tak? Boleh, cikgu. Okey, saya terus buat soalan structure Soalan structure. Oh, patut saya biar buat ni dulu. Okey, tak apalah buat structure. Yang pasal series dengan parallel ni saya rasa tak ada masalah kan? Yang ini awak boleh buat kan? Ini series. Ini parallel sebab ada junction ni. Nampak T junction. Yang ini pun parallel. Settlekan dua ni dulu. Lepas tu baru buat series. Okay, soalan nombor 1. Two conductor having a charge 10 microcoulomb and negative 10 microcoulomb have a potential different 10 volt. What is the potential difference between two conductor when it increase to 2? Okay, maksudnya kita ada dua situasi. Situasi pertama, kapasitor ni boleh simpan positif 10 microcoulomb, negatif 10 microcoulomb. Dan dia letak voltmeter. Voltmeter kat sini bacaan dia 10 volt. Situasi kedua, kapasitor yang sama tapi dia simpan kat sini 100 microcoulomb. Satu lagi negatif 100 microcoulomb. Dan berapakah bacaan voltmeter dia? Macam mana cikgu tahu C ni adalah sama? Sebab dia tak ada cakap, dia tukar kapasitor. Okey, bila masa kapasitor berubah, bila you hantar balik kilang, iaitu di mana you ubah 3 benda. Cara nak ubah kapasitor ni you hanya boleh ubah dia melalui dalam diri dia, iaitu you add dielectric. Yang kedua, guna formula C equals to E naught A over D, you increase the area sebab you nak tingkatkan. Dan yang ketiga, you decreasekan dia punya distance between plate. Distance between plate. Ini area of each plate. Okey. Maksudnya kapasitor ni nak ubah diri dia, dia kena ubah sendiri. Dia tak boleh guna formula ni. Okey. Sebab formula ni, kalau you ubah, you kata increase Q, decrease V, sebenarnya you tengah ubah sikit. Charge tu you ubah sikit, maksudnya V tu you ubah sikit. V tu voltage lah, maksudnya you ubah power battery, you ubah tu. Okay. So maksudnya macam ni, macam awak lah, you nak berjaya ke, nak apa ke, nak berubah macam mana? Dalam diri you ke, you pergi ubah orang lain? Ini you ubah sikit. Ni kapasitor, ni bateri, ni ada resistor, you pergi ubah orang. So tak boleh nak ubah kapasitor you sendiri, dalam you. You kena ubah diri you sendiri. Nak belajar, kena ubah diri sendirilah. You tak boleh nak salahkan kawan, nak salahkan internet, nak salahkan, semua awak salahkan. Diri sendiri awak tak nak salahkan. Tak boleh lah. So nak ubah kapasitor, you kena ubah dalam dia. So that's why saya kata hantar balik ke kilang. Kata kat kilang, buka balik kapasitor tu, masukkan dielectric. Masukkan area, increasekan area, ubah area lain. Decreasekan diameter. Sebab you tak boleh buat kat sini. Sebab you kena buka balik. Maksud dia. So kapasitor, kalau soalan tu tak ada cakap dia ubah, so dia adalah sama. So maksudnya C ni, kapasitor ni dengan kapasitor ni sama. Cuma dia punya store je lain. Macam ni lah handphone. Bayangkan handphone ni, mula-mula awak charge dia 10 sampai 10%. So bila awak letak kat voltmeter, bateri dia 10 volt je. Yang ini awak charge dia sampai 100%. So V dia akan lain lah sebab bateri dia lagi besar lah. Bukan bateri dia besar, yang dia simpan tu lagi banyak lah. Handphone awak guna adalah Samsung.
So bila awak charge lebih, adakah tiba Samsung jadi iPhone? Tak mungkin. So tak mungkin Samsung akan tukar jadi iPhone kalau awak pergi tambah charge. Tak mungkin. Kalau macam tu seronok lah kita semua nak handphone lain nak charge lama-lama. So dia tak akan berubah. So capacitor cannot change. You can change only by 3. Add dielectric, increase the area, change the diameter, change the distance. Itu je 3 benda. Okay, boleh faham tak tu? So dari situ, apa yang saya faham, C adalah sama. C yang ni sama dengan C ni, kapasitan dia sama. So C sama dengan Q over V. So Q saya 10. Kenapa 10 je cikgu? Sebab ini positif, ini negatif. Dua-dua gabung dapat 10. Ini cuma positif, ini cuma negatif. Kalau gabung dia neutral, dia dapat apa? 10. Dia tak akan dapat 20, dia 10. So V awak 10. So C awak akan dapat 1 microfarad. Sebab micro lah, 10 1 lah. So menggunakan C yang sama, sebab C awak sama, awak guna handphone yang sama. C sama dengan Q over V. So 1 microfarad sama dengan Q awak kali ni 100 microcoulomb. So V awak akan dapat micro potong, so 100 volt. So jawapan awak 100 volt. Boleh tak? Macam diam je. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Sama je cakap boleh. Okay Okay, tak apa. Saya dia stop kat sini. Saya just bagi tahu, saya ingatkan balik. Okay. Pertama sekali, kena tahu beza parallel dengan series. Macam mana nak tahu parallel dengan series? Tengok junction. Ada T junction, parallel. Tak ada T junction, contoh tak ada T junction, ni. Ni bertemu dengan ni, kaki dia bertemu dengan kaki ni, tak ada T, so dia adalah series. Itu. Series, Q sama. Parallel, V sama. Okay, dua benda tu. Okay, lepas tu you kena tahu pasal charging dengan discharging. Charging, graf dia bentuk macam ni. Dari discharging, graf dia bentuk macam ni. Time constant, apa itu? Time constant time dia untuk relax. Untuk dia turun dalam keadaan relax atau naik dalam keadaan relax. Okay, lepas tu dielectric. Ada 3 je cara nak tukar kapasitor, iaitu increase capacitor by add dielectric, increase the area, increase diameter. Awak tak boleh guna Q formula ni. Kenapa tak boleh guna formula ni? Sebab ini awak ubah sikit. Sebab ubah kapasitor diri dia, bukannya sikit. Okay. Ada satu lagi kita tak cerita lagi, iaitu without battery dengan ni. Tak apalah, yang tu tak nanti next. Okay, so esok saya akan sambung ni. So tolong buat, you boleh buat dah semua sebenarnya. Sketch ni you boleh buat dah. Banyak yang you boleh buat dah ni. Cuma ada satu je without battery dengan ni kot nombor 7 true battery, ada beberapa lain yang you tak boleh buat yang tu. Yang lain you boleh buat lah. Okay, boleh? Bagi kat masuk.